Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita akan cuba buat satu simple apps daripada MIT, App Inventor. So, kita akan cuba buat satu apps di mana ada satu button. Pertama, kita akan cuba buat bila kita klik button tersebut, app akan membacakan teks yang kita sedia letak dalam app tersebut. Okay. So untuk versi kedua, kita akan buat apps kita boleh membacakan perkataan-perkataan yang pengguna boleh masukkan. Yang pertama tadi kita dah tetapkan teks yang untuk dibaca, dan yang kedua ni kita akan buat supaya dia apps kita ni boleh membaca daripada input pengguna. Okay, so kita mulakan dengan start new project. Boleh klik di sini start new project, ataupun kita klik pada my project, start new project, ataupun shortcutnya ialah start new project, sama. Okay, so kita kena letakkan nama projek. Nama projek ni mesti rapat lah, tak boleh jarak. Tapi nak letak underscore boleh. Contoh saya katakan tajuk projek pertama ialah robot bercakap. Okay, robot. Okay, robot bercakap. So, okay, dia akan klikkan satu projek, dan kita akan dapat satu designer view. Okey, di sini kita akan buat simple version dulu. Biasanya kita akan buat apps supaya kita tengok kefungsian dia. Selepas tu baru kita sedikit demi sedikit lah kita buat dia punya interface, cantikkan dan lain-lain. Okey, apa yang kita perlukan di sini? Pertama sekali, sudah tentunya kita perlukan satu button lah. Okey, kita drag. Okey, kita akan dapat satu button kat sini. So, daripada button ni kita cuba ubah dia punya ni. Okey. Okey, saya namakan dia cakap. Okey, kalau tengok dah berubah dia punya button punya properties. And then saya akan rename button ni. Okay, kenapa kita nak rename? Okay, saya rename dulu. Okay, button cakap. Okay, kenapa kita nak rename? Sebab kebiasaannya kita punya apps akan ada beberapa button. Jadi kalau lebih mudah kita rename setiap button supaya mudah untuk kita kenal pasti setiap button yang kita dah letak tu lah. Okay, so saya just buat simple design. Okay, selain tu kalau kita lihat di sini ada bahagian palette ni, satu user interface, kita ada layout. Okay, kalau kita nak susun nanti kita akan buat. Okay, kita ada media, drawing animation, maps, dan yang lain-lain lah. Okey, pertama sekali saya nak design button ni supaya dia berada di tengah-tengah. Okey, ada dua cara. Yang pertama, kita boleh ubah screen properties ni supaya menjadi dia center, ataupun kalau saya tak nak, saya lebih suka menggunakan layout. Sebab layout kita boleh ubah properties tu mengikut macam section tertentu. Okey, contoh di sini saya akan pilih vertical arrangement sebab kita nak letak, nanti akan datang kita akan letak button, dan juga atasnya ada satu text box untuk user input. Ok, so saya akan letakkan vertical arrangement satu di sini. Ok, vertical arrangement ni saya akan tukar kepada width dia ialah fill parent supaya dia penuh screen ni. Ok, so button ni saya akan masukkan di dalam vertical arrangement ni. Okay, so kalau di sini baru saya akan ubah. So dalam vertical arrangement ni saya akan letak center. Okay, dan okay, kita buat yang tu dulu. Okay,
Untuk membolehkan apps kita tu menuturkan ataupun cakap apa yang kita nak. Okey, jadi kita perlu masukkan apa di sini, apa yang dipanggil di sini ialah bawah media text to speech. Okey, kita drag. Okey, setelah kita drag, dia tak ada di sini. Kenapa? Sebab text to speech ialah non-visible component. Maksudnya dia menambah kefungsian pada kita punya apps, tapi dia tidak memaparkan. Sebab yang ni just fungsi saja. Kalau button ni memang perlu dipaparkan lah button kan. Okey, itu saja dulu. Okey, selesai. Okey, kalau kita nak ubah kita punya phone view pun boleh ubah di sini lah. Okey, so kita akan pergi kepada block. Okey, block view. Okey, pergi kepada block view. Okey, kita akan nampak kosong lagi lah. Dan di sini ada komponen yang kita dah masukkan. Dan sini ialah kita yang built in. Memang yang ni memang dah ada. So yang kita masukkan ada di bawah. Okey, apa yang kita nak buat ialah flow-nya bila kita klik saja button tu, button cakap tadi, dia akan menuturkan satu perkataan ataupun satu ayat. Jadi prosesnya ialah kita pilih button cakap. Okey, dia akan memaparkan dia punya action dan juga properties lah. Okey, so kita nak action tu ialah bila kita klik. Jadi kita pilih when button cakap klik. Okey. Okey, kita akan buat bila klik, so dia akan cakapkan perkataan tersebut kan. So untuk kita nak buat phone tadi boleh baca kita punya teks, so kita klik pada text to speech. So sama juga. So kita akan pilih call text to speech dot speak. Kita drag, just sambungkan pada when button cakap klik. Okey, dapat Okey, so prosesnya ialah bila kita klik saja button, dia akan lalu dia akan buat satu proses di mana call, dia akan memanggil satu proses iaitu text to speech, dan actionnya ialah speak. Apa yang dia nak cakapkan? Di sini kita kena masukkan input dia. So input tu kita boleh masukkan teks. Kalau kita tengok dekat built-in ni ada teks, built-in blocks ni. So pergi pada teks. Ada banyak jenis teks. Ni video akan datang kita akan sentuh lah. Okay, kita akan pilih teks yang kosong dan kita sambung. Okay. So di sini kita boleh typekan. Contoh saya buat teksnya ialah hello, good morning. Okey. Boleh bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti dia punya pelat English. Sebab kita punya ready built in dalam ni ialah English. Okey. Okey, nampak Jadi di designer kita dah masukkan satu button. So bila kita klik button ni, ini proses yang akan berlakukan. Jadi designer view untuk kita design, dan block view ialah untuk kita meletakkan atau melakukan proses-proses untuk setiap komponen yang kita dah letakkan. Okey, so sekarang ni sampai masa yang kita nak test ataupun kita uji kita punya apps. Jadi untuk itu kalau saya lebih prefer untuk guna phone. Jadi seperti video yang sebelumnya, phone kita mesti di-install dengan MIT App Inventor Companion. Jadi di sini kita just connect AI Companion. Okey. Sekejap, saya cuba reset dulu. Okey, connect AI Companion. Okey. Jadi di sini saya akan buka saya punya handphone. Sekejap. Okey. So sepatutnya di
tadi kita dah ada MIT. Okey, AI2 Companion. Okey, so kita buka. Okey, sekarang ni kita scan QR code ataupun kita type dia punya kod di sini lah. So kita just scan saja. Okey, mesti kita punya phone ni mesti sama dengan kita punya network dengan kita punya komputer. Okey, so saya tinggikan sikit suara dia. Okey, so cuba kita klik button cakap tadi. Hello, good morning. Okey, so try. Hello, good morning. Okey, so kalau kita ubah di sini, kita klikkan good evening. Okey, so kita pergi balik pada kita punya phone tadi. Okey, saya tak boleh klik lah, saya klik pada phone. Hello, good evening. Jadi dia tak perlu kita nak refresh, tapi dalam suatu masa tertentu, kalau terlalu lama, kita perlu reconnect balik lah. Okey, Hello, good evening. Okey, so dah berjaya. Saya close dulu ni. Okey, so biasanya yang terbaik ialah kita reset connection lah, supaya nanti kita mudah untuk kita nak connect balik lah. Okey, sebentar. Alright. Okey, sekarang ni kita dah berjaya buat satu simple apps di mana dia boleh baca satu ayat yang kita telah tetapkan. Tapi kalau boleh kita nak ayat tu ialah ayat yang dynamic, maksudnya ayat yang bukan daripada yang kita dah tetapkan. Kalau boleh lagi menarik lah. Apa yang kita masukkan, dia akan bacakan yang kita masukkan. Jadi ayat tu boleh berubah-ubah mengikut apa yang kita masukkan. So di situ kita akan masuk pergi balik kepada designer view. Okey, designer view kita akan masukkan satu text box di atas ni supaya orang boleh masukkan dia punya perkataan dia. So pergi pada user interface. Kalau tengok ada dekat bawah tu text box. So kita akan drag di atas button. So tengoklah dia punya ni. Tengok, kalau saya letak di bawah, susunan dia macam ni. So kita nak dia di dalam vertical arrangement dan di atas button cakap tu. So kita drag dia. Okey, so kalau ni mungkin kita boleh panjangkan jadi parent. Okey, kalau kita nak tinggikan, kita pun boleh tinggikan juga. Tinggikan pixel, mungkin settle 200. Okey, okey, macam tu. So kalau yang ni pun kita boleh ubah lah yang lain-lain tu. Okey, jadi di sini button ni, okey, saya ubah sikit-sikit lah properties. Mungkin nak cantikkan, kita letak background button tu color biru katakan, ataupun kita nak custom, kita boleh pilih pilih color tu. Contoh kita nak biru, nak biru yang lain sikit lah. So custom biru ni, okay, mungkin nak cairkan sikit ke, ataupun nak biru cair sikit, macam tu. Okay, so perkataannya pun kita boleh ubah size, font, nak bold. Okay, okay, text alignment center, text color pun kita boleh ubah. Okay, okay, so sekarang kita just tambah je satu text box dalam ni. Okay, kita berbalik kepada block view. Okay, sekarang kita tengok kita dah ada text box. Okay, sebelum tu kita kalau boleh kita rename. Itu best practice lah. Okay, kat sini, di sini pun kita boleh rename juga. Rename text box. Okay, user input. Okay, okay, so kita dah ada user input di sini. Okay, sekarang ni kita nak, okay, bila klik je button cakap tadi, apps kita akan pertuturkan apa yang input daripada user.
Jadi kita kena klik pada text to speech. Okay. Dan kita ambil dia punya input daripada text input, text box. Kita nak ambil input data daripada text box ni. Kalau kita tengok yang tanda ada sambung di sebelah tepi tu, ini kita panggil getter. Kita nak dapatkan data. So yang kalau ada input yang macam ni, set, dia panggil setter. Jadi kita nak set text box kita tu, kita boleh set dia punya background, set dia punya, contoh ya, kita boleh set dia punya background, font size, height dan sebagainya. Okay. So yang ni kita tak pakai, kita boleh klik button delete, ataupun kita boleh guna delete di sini ya. Delete. Okay. Jadi kita nak dapatkan input. So input kita ambil getter macam ni. So kita nak dapatkan apa? Font size ke, height ke? So kita nak dapatkan ialah teks yang dimasukkan oleh user. Jadi kita ambil text box user input dot text. Jadi kita akan guna getter punya puzzle ni, kita akan ganti dengan hello ni. Jadi kita ubah yang hello ni, kita buang, kita tak nak yang fix lah. So kita nak yang lebih dynamic. Okay. So itu saja. Jadi kita akan test dengan kita punya phone. Okay, sebentar saya try on-time sekejap saya punya phone. Okay, start. Okay, refresh. Okay, so kita buka MIT App Inventor. Okay, so kita scan QR code. Okay. Okay, so dah ada satu text box di dalam ni. Okay, so saya cuba masukkan satu teks. Thank you. So klik pada button cakap. Thank you. So dah berfungsi. Cuba kita ubah good night. Good night. Jadi macam saya katakan, dia lebih kepada bahasa Inggeris lah. Yang ni kita tak boleh ubah. Jadi kita cuba masukkan. Sudah makankah? Sudah makan kah? So dia lebih kepada bahasa Inggeris. Okay. Okay. So jadi itu yang kita boleh buat dengan Simple Apps Inventor. Okay. Okay. Jadi okay, so reset semula. Okay. So itu ialah kita nak buat satu projek yang simple untuk apps yang boleh bertuturkan ataupun dia boleh bercakap apa yang user masukkan input dekat dalam kita punya apps. Okay. So banyak lagi yang kita boleh cuba. So ini ialah satu projek simple, iaitu kita buat satu macam kita panggil robot bercakap lah. Apa yang kita type kat sini, dia akan cakapkan. Boleh test kalau kita copy paste daripada teks yang banyak, paste di sini dan kita klik pada cakap. So dia akan bacakan teks yang kita masukkan. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Jadi selamat mencuba. Nanti kita akan beralih kepada projek yang lain untuk dalam video lain. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.